Saya M. Kulasegaran, Ahli Parlimen di Barat bersama Dr. Manesh, seorang pengamal perubatan swasta di Ipoh, akan berbincang mengenai adakah seorang perlu mengambil vaksin COVID pada masa ini atau tidak. Ini adalah kerana di beberapa perjumpaan dengan orang ramai di kawasan saya, dan saya telah ditanya oleh orang ramai bilakah mereka boleh mendapat vaksin tersebut dan adakah mereka diperlu mengambil vaksin tersebut dan adakah ia selamat untuk diambil. Maka apakah pandangan doktor dalam hal ini? Terima kasih YB untuk mengundang saya hari ini ke sini untuk bercakap berkenaan dengan vaksin. Saya Dr. Manesh dan saya seorang pengamal perubatan swasta. Macam yang cakap YB juga, ramai pesakit saya juga yang telah bertanya berulang kali berkaitan dengan vaksin dan adakah ia selamat, boleh ambil ke tidak. Ramai yang daripada perbincangan saya mendapati ramai yang masih di atas pagar. Saya rasa ini adalah disebabkan ramai yang masih tak dapat informasi berkenaan dengan vaksin ini, informasi bila akan dapat, berkenaan dengan keselamatan vaksin ini dan sebagainya. Saya dengar yang YB pun sudah telah menerima vaksin. 2 hari dulu saya sendiri telah mengambil vaksinasi. Saya difahamkan juga doktor sendiri juga telah mengambil. Saya mendapat vaksin saya minggu lepas. Seperti semua pesakit saya dan penduduk di kawasan YB juga, saya rasa semua perlu tahu berkaitan dengan vaksin. Bila kita tahu tentang sesuatu itu, baru saya rasa kita akan lebih selesa dan tahu lebih lanjut untuk ambil vaksin ni. Bagi pendapat saya, vaksin ni adalah selamat. Dan saya bercakap bukan hanya sebagai seorang doktor tapi juga sebagai seorang penduduk, bagi seorang yang telah mengambil vaksin ni. So kalau doktor sendiri, kita mesti ada banyak baca tentang vaksin ni, sebab vaksin COVID ni ada banyak jenis. Di Malaysia ni saya difahamkan ada 5 jenis vaksin yang akan diperolehi oleh kerajaan dan akan diberi percuma kepada setiap penduduk di Malaysia. Ini adalah daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya rasa kebanyakan dos akan terima daripada company Pfizer. Saya rasa yang kita terima dos ialah daripada Pfizer juga, BioNTech. Doktor, ini sedikit saya nak tanya. Ada ramai dia yang berkata bahawa ada reaksi yang negatif mengenai perkara ini. Macam saya, doktor, saya sudah hari ini sudah 72 jam tidak ada apa masalah langsung. Saya rasa apa yang dikabar-kabar angin bahawa ia akan menyusahkan seorang atau jatuh sakit atau apa-apa, itu tidak benar. Apakah pandangan doktor dalam hal ini? Okey, saya rasa YB kuat sebab tak ada kesan sampingan langsung. Masa saya dapat vaksin, tak ada kesan sampingan yang teruk, tapi yang seperti biasa, yang kalau kita ambil mana-mana vaksin pun, apa yang biasa akan jadi ialah mungkin kita boleh ada lenguh di tangan yang kita menerima vaksin ni, kita mungkin boleh ada demam, mungkin boleh ada rasa macam nak jadi demam untuk setengah orang, dan setengah orang mungkin even ada sakit badan sikit dan sebagainya. Tapi ini adalah hanya untuk sementara. Selalunya dalam sehari dua dah pulih sebagai biasa. Bagi saya pun untuk 2 hari, lepas hari ketiga dah biasa. Even hari yang pertama ambil vaksin pun saya terus pergi buat cycling 20 km, hari keesokannya pergi lari 8 km pun okey. Doktor masih boleh kerja, tak perlu MC semua. Doktor seorang muda lah, jadi tak berapa menjadi masalah. Kesan sampingan yang mungkin boleh berlaku yang sangat-sangat jarang ialah allergic ataupun allergic kepada sesuatu ubat, tapi tak semestinya vaksin saja. Siapa-siapa pun boleh ada allergic kepada pelbagai benda, makanan, ubat-ubatan dan sebagainya. And mungkin ini akan berlaku kepada mungkin 1 daripada 10,000 orang atau sebagainya, yang sangat jarang. Doktor, kalau ada diabetes atau high blood pressure atau kolesterol, masalah itu mungkin ada kerumitan yang sedikit lah dalam hal ni. Buat masa sekarang, setiap orang yang telah register untuk dapat vaksin ni akan ditemu cara ataupun oleh doktor di pusat pemberian vaksin. Dia akan melalui ada alahan ubat ke, ada alahan kepada makanan ke, ada masalah penyakit apa yang sedia ada tengah berubat kanser ke, kencing manis ke sebagainya, dan baru mereka akan buat keputusan untuk memberi vaksin atau tidak kepada seseorang tu. So saya rasa semua orang perlu nombor 1 ni register di aplikasi MySejahtera ni.
Dan bila dah dipanggil akan ada temu ramah sebelum diberi vaksin, bukan terus akan diberi tanpa temu ramah. Dan ianya diberi di hospital, di mana kalau berlaku mana-mana kesan sampingan, ada doktor di sana, ada staf kesihatan di sana yang akan membantu dan mengelakkan daripada terjadi apa-apa yang seriusnya. Doktor, bila saya mengambil vaksinasi tersebut, saya telah diarahkan oleh doktor kerajaan selepas vaksinasi perlu ada di hospital untuk sekurang-kurang 30 minit untuk tengok reaksi dan sebagainya, baru dilepas balik ke rumah. Dan kalau ada sesuatu yang luar biasa, dia suruh kita hubung dengan hospital. Tetapi saya nak tanya doktor, setakat ini tidak ada undang-undang di negara ini untuk memaksa sesiapa semestinya mengambil vaksinasi tersebut. Apakah pandangan doktor, adakah ini kebebasan yang bermakna bahawa seorang individu itu tak perlu mengambil vaksin tersebut langsung? Mungkin YB lebih tahu berkaitan dengan undang-undang dan laws di Malaysia ni. Tapi bagi saya, walaupun tak ada undang-undang yang memaksa seseorang itu untuk ambil vaksin ni, tapi pengambilan vaksin ni patut jadi sukarela dan patut diambil. Kalau kita tengok di negara ni, penularan jangkitan COVID ni adalah dalam setahun ni kita dah tahu ada pelbagai kematian yang telah berlaku. Banyak orang yang telah meninggal disebabkan oleh penyakit COVID ni, walaupun tidak sebanyak di negara lain, tapi kita punya ekonomi ada terjejas, kita punya MCO bila berjadi kita tak boleh nak travel dan sebagainya. Dah setahun kita melalui situasi ini di negara kita, dan kita pada tahun lepas ni kita tak ada vaksin, tapi yang dah kita ada vaksin ni, sekarang kita patut ambil vaksin ni supaya kita boleh membendung penularan penyakit COVID-19 ni di negara kita. And bila sasaran populasi paling kurang dalam 70% atau 80% populasi telah divaksin, baru kita akan nampak penularan penyakit COVID ni akan berkurangan. Doktor, satu soalan yang akhir saya nak tanya. Ini adalah di mana semasa ini hanya di hospital-hospital kerajaan di mana vaksin itu boleh diperoleh. Saya difahamkan kalau ia boleh diluaskan kepada hospital swasta, ini adalah baik, tetapi tidak dibuat. Maka apakah yang boleh doktor memberitahu keadaan yang terkini mengenai perkara tersebut supaya rakyat boleh pergi terus ke klinik dan sebagainya untuk mendapat vaksin tersebut, vaccination tersebut? Actually ramai juga pesakit di klinik saya juga bertanya berkaitan dengan ni, bila kita boleh ambil vaksin ni, boleh tak kita terus ke klinik doktor untuk ambil vaksin ni. Buat masa sekarang saya baru dapat info yang kerajaan akan memulakan fasa kedua dan 3 vaksinasi, di mana klinik-klinik swasta di negara ini juga akan dipanggil untuk jadi tempat pemberian vaksin ni, klinik-klinik tertentu, dan akan diberikan, masih lagi diberikan percuma kepada. Jadi bermakna tak lama lagi di klinik-klinik swasta seseorang individu itu boleh pergi untuk mendapat vaksinasi tersebut. Yeah, bagus. Dalam proses saya rasa dalam perbincangan dan pengumpulan klinik, ramai klinik masih ragu-ragu nak masuk dalam program ini ke tidak. Lebih ramai doktor di perubatan swasta pun perlu jadi pemberi vaksin, baru kita dapat habis untuk memberi vaksin ini kepada populasi kita dalam masa yang cepat. Okey, terima kasih doktor. Ini ada sedikit dari perbincangan dan pengetahuan orang ramai apakah kita perlu mengambil COVID dan apakah reaksi dan adakah keperluan untuk mengambil. Cerita baik yang kita dapat hari ini adalah nombor satu, ia baik untuk orang ramai. Yang kedua, doktor telah beritahu bahawa tak perlu pergi hanya ke klinik kerajaan, mungkin tak lama lagi di klinik swasta boleh fasiliti ini boleh diadakan. Saya terima kasih kepada Dr. Manesh untuk dapat masa hari ini untuk datang memberi penerangan. Terima kasih.